Okey, kita tengok praktis kendiri 6.1b ya. Dia kata yang pertama tu lukis garis lurus Y. Y sama dengan 2/3x tolak 2. Okey. Untuk x daripada 0 sehingga 3. Ini dia punya julat. Okey, ini dia punya persamaan. Jadi, untuk melukis persamaan, melukis garis lurus tu, kita kena buat table dulu untuk mencari dua koordinat. Ada dua koordinat, baru kita boleh sambung membentuk persamaan garis lurus kan. Kalau tak ada koordinat, macam mana nak buat? Jadi, kita buat dulu table yang ada 6 kolom macam 3 kolom. Okey, row dia ada 2. Atas ni x, ni y. Okey, biasanya x ni kita ambil kosong dulu. Kosong ni memang senang. Okey. Kenapa kosong? Tengok ni bila kita ada y sama dengan 2/3x tolak 2, bila x tu kosong, maksudnya nilai x ni kita gantikan dengan kosong. Begitu maksud dia. Jadi apa saja nombor yang kamu darabkan dengan kosong kan? Jadi kosong lah. Kosong tolak 2 dapat negatif 2. So sini negatif 2. Ini merupakan satu koordinat. Koordinat ialah x, y kan. Jadi kat sini kita ada x dia kosong, y dia negatif 2. Ni satu koordinat. Okey, satu lagi dalam kes ni cikgu ambil 3. 3 kat sini. Dia ni sebenarnya julat ni memberi makna, memberi maksud pada kita bahawa kita boleh pilih 0, 1, 2, 3 kan. Nilai-nilai yang ada. Sebenarnya nak guna 1.5, 1.7 pun boleh, 2.3 pun boleh, 2.4. Tapi itu menyusahkan diri kan. So ambil yang senang. Okey, kenapa cikgu ambil 3? Sebab bila awak ganti tengok sebab dia pecahan bawah ni 3. Bila awak ganti sini 3, dia boleh mansuh. 3 mansuh tinggal 2 tolak 2. Dapat kosong. Jadi pada masa x 3, y kosong. Maka koordinat kedua kita ialah 3, 0. Okey, ini dua koordinat yang perlu diplot dalam graf dan dilukiskan. Okey, ni kan. Okey, masa nak lukis graf, kita kena guna pensel. Okey, awak boleh guna buku latihan awak yang petak-petak tu kan. Boleh jugalah untuk latihan. Tapi sebaiknya gunakan kertas graf. Okey, macam ni lebih kurang lah. Kita buat skala kita sendiri. Sebab dia tak cakap skala apa, so kita agak-agak lah yang mana sesuai. Okey, yang tegak ni adalah paksi Y. Nampak tak? Boleh, macam ni Okay. Yang tegak tu adalah paksi Y. Yang ini adalah paksi X. Jadi koordinat kita tadi tengok ni. 0, sorry. Kita kena label dulu. Ni 0, 1, 2, 3. Cukuplah kan? Sebab dia punya julat tu 0 hingga 3. 0, 1, 2, 3. Pada paksi X. Ni X. Okey. Ini cikgu ambil 2 cm kepada 1 unit. Maksud 2 cm tu macam ni. Kalau kita ukurkan kan daripada 0 sampai 2 tu, sampai sini kan. Sampai sini 1 ni dia 2 cm nampak. Tu. Kan? Kotak yang kasar-kasar tu 2 cm. Okey, kalau macam tu ini 1, 2 kan. Bawah negatif 1, negatif 2. Sini negatif 1. Kita boleh tambah lagi tapi kita tengok keperluan. Perlu tambah ke tidak kan? Sebab julatnya dari 0 ke 3 je. Okey, koordinat pertama yang kita ada tadi 0, negatif 2. Okey, 0, negatif 2 kat sini. Macam mana nak tengok? Ni 0. Paksi X dia 0. Paksi Y dia negatif 2 kat sini. Yang ni 3, 0 kan? 3, 0. Ni X kan? Ni Y. Okey, X 3. Ni 3. Y 0. Baris yang sama. So, kita dah ada dua koordinat. Tandakan dengan bulat kecil. Ni cikgu buat besar sikit supaya awak nampak. Kalau awak buat nanti janganlah sebesar sangat. Supaya nampak kemas lah. Lebih baik buat begini. Halus je, buat halus macam ni. Contoh cikgu buat. Cukup memadai asal kita nampak. Ada yang suka buat small cross macam ni kan. Boleh juga. Tapi pastikan yang tempat pangkah tu benar-benar berada di tempatnya. Dan untuk selamat sebenarnya gunakanlah titik bulat kecil ni. Macam tu. Cuma comel je. Asal nampak lah kan. Okey, yang ni letak elok-elok dan gariskan. Inilah persamaan garis lurus Y sama dengan
2/3 X kan. 2/3 X tolak 2. Jadi ini persamaan dia, ini garis lurus dia. Okey, kita nak uji titik 31. Titik 31. Macam mana nak cari 31? Macam ni cara dia. 31 tu kan, 31 ni X kan, ni Y. Jadi pergi paksi X. Paksi X 3 mana ni? Bila paksi X 3 tu awak buat garis mencancang. Kalau yang tak tahulah, ni cikgu nak ajar macam mana nak cari koordinat. Okey, ni Y kan? Y dia 1. Pergi paksi Y. Mana 1? Ni 1 kan? Kalau paksi Y pergi melintang. Buat garis melintang. Garisan yang awak buat ni perlahan-lahan je tau. Jangan kuat sangat. Kena padam balik. Nampak tak? Dia bersilang kan? Tempat yang bersilang tu lah koordinat dia. 3, 1. Kalau dah pandai nanti tak payah buat garisan ni. Garisan ni tak payah buat pun tak apa. Ni nak tunjukkan. Cikgu nak tunjukkan ni. 3, 1. Situ kedudukan dia. Jadi koordinat 3, 1 ni berada di atas garisan yang kita lukis tadi kan? Ni garisan. Ni kawasan atas. Bawah ini. Ni bawah, ni atas. So bila di atas, maknanya dia memenuhi ketaksamaan Y lebih besar daripada 2/3 X tolak 2. Faham tak? Maksudnya 3 kita boleh buat jadual lah. Kita buat elok-elok. Sini katalah dalam buku-buku, dalam buku awak punya buku latihan lah. Okey. Dia ada 3 perkara yang kita kena tulis kat sini. Okey, pertama tu kalaulah dia ni Y sama dengan 2/3 X tolak 2. Yang kedua, Y lebih besar daripada 2/3 X tolak 2. Yang ketiga, lebih kecil daripada 2/3 X tolak 2. Okey. Jadi kat sini tadi kan, pada pada satu garisan ni tadi, 3, 1 ni di atas garisan ni kan. So, 3, 1 memenuhi ketaksamaan ni. Lebih besar di atas. So, sini ada 3, 1. Okey. Okey, sekarang ni koordinat yang kedua ialah 2, -2. Okey, 2, paksi X 2, -2 kat bawah ni kan. 2, -2 sini. Ini adalah koordinat 2, -2. Dia berada di bawah garisan kan. Kalau bawah garisan, ini, ruang di bawah ni, kita panggil dia Y lebih kecil daripada 2/3 X tolak 2. Dia memenuhi kawasan ni. Yang di atas ni, Y lebih besar daripada 2/3 X tolak 2. Pada garisan ni, sama dengan. Faham? Sama dengan lebih besar, lebih kecil. Okay, jadi, kerana dia di bawah, maka 2, -2 tu memenuhi ketaksamaan ini. Ni memenuhi ketaksamaan ni. Okey. Alright. Okey, satu lagi. Kita ada 1.5. Okey, 1.5 tu maksudnya 1/2. Jadi ini 1 kan. Ni 2. Jadi 1.5 tu tengah-tengah ni. 1.5 kemudian -1. -1 kat bawah. Sini. Betul-betul pada garisan tu. Kan? Ni -1. Bukan negatif, positif kan. 1.5 -1. Ni koordinat dia. Jadi betul-betul berada pada garisan ini. Maka dia memuaskan persamaan ini. 1.5, -1. Okey, kita ada 2 lagi koordinat kan. 3, -2 dengan 1, -1. Awak cek, lukis graf ni, cek. Tentukan dia di mana. Di sini ke, di sini ke, di sini ke. Okey. Itu untuk soalan 1. Baik, kita teruskan kepada soalan nombor 3. Ini 3. Okey, soalan 3. Dia kata diberi beberapa persamaan linear Y. Okey, Y sama dengan 4x tolak 5. Okey, 4x tolak 5. Ini nombor 3. Tanpa melukis graf. Tanpa melukis graf. Kita nak cek 2, 4. Lagi koordinat dia 3, 7. Ni yang A. Yang B 3, 7. Yang C 0, -6. Okey. Jadi, tak boleh lukis graf. Jadi kita lukis graf kan? Ni tak lukis pula. Jadi kita kena buat, terus kita buat jadual. Macam mana buat jadual? Tengok ni cikgu buat.
Okey, macam ni jadual kita. Kita ada 2 bahagian, satu X, satu Y. Okey. Jadual ni awak boleh tengok dalam buku teks. Ada tu. Muka surat 160. Okey. Yang atas kali ni adalah Y dan 4X tolak 5 ni. Kat sini kan, dia Y kita asingkan. Ini 4X tolak 5. Ni kiri, ni kanan. Kita nak bandingkan, konsep bandingkan. Okey, yang pertama ni A ni kan, kita ada 2, 4. Maknanya ni X ni Y kan. So Y sudah 4. Letak je 4 sini. Letak 4. Kan. Yang sebelah sini nilai X dia 2, tapi ada selain daripada X ada 4 kan. Jadi awak kena darabkan dulu. Okey, 8 tolak 5 kan. 4 darab 2 8. 8 tolak 5 3. Jadi 4 dengan 3 ni mana besar? 4 lah kan, besar daripada 3. Macam tu. Ni dia akan menganga ke nombor yang lebih besar. Jadi maka kita boleh buat ayat dia. Maka titik 2, 4 memuaskan Y lebih besar daripada 4X tolak 5. Okey. Okey, yang B. Sama juga kita buat jadual dia. Okey. Baik. Ni Y, ni 4X tolak 5. Masih sama. Okey, koordinat dia apa? 3, 7. Jadi ni X, ni Y kan. So Y ganti terus dengan 7. Ganti terus dengan 7. Kemudian 4 darab 3 tolak 5. 4 darab 3, 12. 12 tolak 5, 7. Kan? 7 juga. Jadi 7 dengan 7 sama. Nilai itu sama. Jadi maka titik 37 memuaskan Y sama dengan 4X tolak 5. Sebab dia sama. Kan? Kalau yang ni lebih besar. Ikut je step tu. Okey, yang C. Kita cek yang C pula. Apakah dia yang dipuaskan kan? Sama ada lebih besar ke, lebih kecil ke, ataupun sama. Kita ikut je lah. Apa yang kita kira, itulah jawapan dia. Ini sama 4X tolak 5. Okey, koordinat dia 0, negatif 6. So, ni X, ni Y. Y negatif 6, ganti saja. 4 kali 0 tolak 5. So, 4 darab 0, 0. 0 tolak 5, negatif 5. Ni siapa yang besar ni? Negatif 6 ke negatif 5? Okey, kembali kepada garis nombor. Cikgu terangkanlah. Kalau ada yang dah lupa, kalau yang ingat tu alhamdulillah, yang tak ingat tengok sini. Okey, tip 3, tip 4. Sampai tu cukup kan? Ini ke kanan. Dia ada palang kat sini kan? Ni atas pula positif, bawah negatif. Okey, kita tengok yang ni. Ini garis nombor. Apa saja yang lebih kanan adalah lebih besar. Ingat benda tu. Apa saja yang lebih kanan, kanan awak adalah lebih besar. Contoh, kalau cikgu ambil 1 dengan 3. 1, 3. Siapa yang lebih kanan? 3 kan? Dia menganga macam tu. Kalau cikgu ambil 1 dengan negatif 1, siapa lagi besar? 1. Macam tu. Sebab dia lebih kanan. Kalau cikgu buat ni, 2 dengan negatif 2. Macam mana? 2 dengan negatif 2. Awak tengok sini. Walaupun negatif 2 ni letak di kanan kan, tapi sebenarnya pada garis nombor 2 yang lebih besar. Jadi dia menganga macam tu. 2 lebih besar daripada negatif 2 ni, bacaan dia negatif 1 lebih kecil daripada 1. Kan kalau kita letak tiang kat sini kan, jadi K. Negatif 1 kecil daripada 1. Yang ni letak tiang sini jadi B. 2 lebih besar daripada negatif 2. Kalau kita letak tiang lah. Bagi ada cara, comot tak apalah kan. Yang penting awak dah faham. Okey, ada tu cara dia. Satu lagi, macam mana kita nak menganga kan? Nak menganga ke mana? Nak menganga ke sini ke sana? Okey, awak anggap ini mulut buaya. Mulut buaya mesti nak makan benda yang lebih besar, lebih mengenyangkan dia kan. Kalau ada tikus dengan pelanduk, mesti dia makan pelanduknya kan. Jadi sekarang persoalan kita sekarang negatif 6, negatif 5.
Okey, kalau ikutkan garis nombor ni, lepas negatif 4, negatif 5. Lepas tu negatif 6 kan. Siapa yang lebih kanan? Negatif 5 yang lebih kanan. So, dia menganga macam tu. So, negatif 6 lebih kecil. Ni tambah tiang tu lebih kecil daripada negatif 5. Maksudnya negatif 5 lebih besar daripada negatif 6. Maka, titik 0, negatif 6 memuaskan Y lebih kecil daripada 4X tolak 5. Okey, awak nak buat jadual macam ni pun boleh. Nak kumpul jawapan macam kalau awak lihat dalam tempat jawapan di belakang buku teks pun boleh terpulang. Tapi saya lebih suka macam ni lah kan. Nampak jelas step kita apa semua. Okey. Dan ada 2 lagi koordinat C dan D tu. Awak C dan D bukan, D dan E. Okey, awak teruskan, siapkan. Okey.